إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maka maklum yang tiada itu dua bahagi. Jadi asal kita nak bincang ni, sedikit penjelasan dia nak beri kepada kes-kes yang menyebabkan kesamaran, memahamkan kalangan ahli sufi, khasnya pada memahamkan apa yang maujud dan makdum, khasnya yang sabit pada ilmu Allah Ta'ala. Tengok sebelum tu sikit. Maka tiada pula faham akan yang ada maklum pada azali itu. Yang maklum pada azali itu dua bahagi. Pertamanya maklum yang maujud, iaitu zatnya dan segala sifatnya yang ma'ani. Yang kedua maklum yang makdum, artinya yang tiada. Jadi kita bicara ni, kalau ikut bicara dalam bab ilmu Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, Allah Qadim, zat Allah Qadim, sifat Allah Ta'ala, segala sifat Allah Ta'ala Qadim. Khas sifat kita duk cara ni, di atas orang yang kesamaran mengenai makhluk yang dalam ilmu Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala Qadim, sifat dia Qadim. Antara sifat kita bicara ni, sifat ilmu dia. Jadi ilmu Allah Ta'ala ni, dia tahu macam mana kita belajar bab ketuhanan yang lepas, bab uluhiyah. Allah, ilmu dia takluk ilmu, cara takluk ilmu, takluk inkishaf. Tempat takluk ilmu ni adalah wajibat, jaizat, mustahilat. Maksudnya tak ada perkara yang bukan tempat takluk ilmu. Dan takluk ilmu Allah Ta'ala ni, cara takluk dia tanjiti qadim. Maksudnya sedia lagi ilmu Allah Ta'ala ni nyata, jelas, berkenaan yang wajib, yang mustahil, dan juga yang mungkin, yang harus. Jadi yang ke azali ni, maksudnya yang sedia kala qadim ni, ada istilahnya maklum yang maujud. Jadi ilmu Allah Ta'ala, apa yang dalam ilmu dia tu istilahnya dipanggil maklum.
Antara maklum tu khas bicara ni, kalau kat kita ni sebelum kita ada ni, kita ni dalam maklum Allah. Maksudnya kita dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu bahasa kita lah. Kalau istilah kita ni adalah antara maklumat yang dalam ilmu Allah Ta'ala. Bahasa boleh faham bahasa tu tak? Maka masa tu kita bukan ada lagi. Jadi maklum kita tu adalah maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Boleh? Dan kita ni bakal diwujudkan bila atas nama buat mewujudkan kita tu takluk sifat kudrat, iradat. Adapun dengan ilmu Allah Ta'ala, memang kita ni dah maklum pada ilmu Allah Ta'ala. Apatah lagi kita bahas khasnya yang dah memang maklum pada ilmu Allah Ta'ala ni adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Nabi Muhammad tu bukan jasad dia, tapi roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa lainnya nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa lainnya hakikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi pada ilmu Allah Ta'ala yang qadim ni ada istilahnya maujud, ada maklum yang maujud, dan ada maklum yang makdum. Itulah. Jadi antara maklum yang maujud tu adalah zat Allah, sifat Allah. Ni kita belajar lepas dah. Tak dikatakan maujud, perkara yang memang sabit maujud, hakiki maujud. Apatah lagi yang maujud tu, yang maujud yang qadim, yang memang wujud qadim, sedia kala lagi, memang sedia, wajib ada, tentu ada, pasti ada, adalah zat Allah, sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala antara dia maklum, antara yang inkishaf dengan ilmu dia adalah zat dia dan sifat dia yang ma'ani. Yang tu memang maujud, yang maklum. Yang keduanya dipanggil maklum yang makdum. Maklum makdum ni maksudnya perkara tu memang dalam ilmu Allah Ta'ala, tapi realitinya dia tak ada lagi. Sama ada tak ada lagi, ataupun dia memang tidak akan diadakan, ataupun dia memang bukan benda ada, tapi dia dalam ilmu Allah Ta'ala. Yang tu kena ingat pelajaran lama sikit lah. Lama pun itu pun Adam tak Adam tu kan. Itu pun disebut ilmu sekali lalu gitu saja, inkishaf. Dia nak ralu sikit kat situ. Boleh ikut tak tahu? Boleh. Dasar cerita makdum ni, asal terjemah makdum benda yang tiada. Jadi ada makdum, maklum. Jangan terkeliru situlah. Ambil lah elok-elok makna dia tu. Makdum benda tak ada. Maklum, bahasa kita maklum ni maklumat. Maklumat benda yang diketahui kan. Kita ada maklumat, maksudnya kita ada pengetahuan terhadap perkara tu. Atas istilah disebut ni, apa yang kita tahu tu dipanggil maklum. Jadi Allah tentulah zat dia maklum dengan makhluk yang dia bakal nak bagi jadi kan. Walau bagaimanapun masa dalam ilmu tu belum wujud lagi kita ni, tapi dah maklum dalam ilmu Allah Ta'ala. Tu yang nak sambung kita. Maka maklum yang tiada ni, maklum yang memang tak wujud lagi ni, dua bagi. Pertamanya dia panggil maklumnya kepada makdum yang mungkin itu, iaitu setengah daripadanya alam ini. Pertama adalah maklumnya Allah Ta'ala kepada makdum yang mungkin. Maksudnya Allah Ta'ala ni ada maklumat dia kepada benda tak ada, tapi mungkin untuk perkara itu dia ada kan. Iaitu kata dia perkara ni adalah setengah, sebahagian daripadanya apa dia? Itulah alam ni. Sebelum alam ni Allah Ta'ala bagi jadi, alam ni semua dalam ilmu Allah. Jadi alam ni dalam maklum Allah, dan masa dalam maklum Allah tu alam ni makdum. Boleh tangkap bahasa tu? Soal gini tu, alam ni ada tak sekarang? Ada. Jadi tentulah sebelum bagi ada ni,
alam ni maklum dalam ilmu Allah. Masa dalam keadaan ilmu Allah Ta'ala tu, kita ni, alam ni adalah masih makdum lagi. Kalau kita perhati tu yang ulama-ulama kita sebut lama dah apa dia, tu yang suruh belajar bahasa Arab, belajar. Kalau boleh belajar ni bukan belajar untuk melepas fardu ain, belajar ni sampai boleh melepaskan fardu kifayah. Itu yang kena mengaji ilmu-ilmu yang nak support fahaman yang kita nak bawa ni pasal tauhid yang kita nak faham suku. Tapi dalam ni tak dapat tidak ada istilah-istilah Arab. Yang nak faham Arab kena mengaji nahu, antaranya kena mengaji surah. Macam kita nak masak pun, nak masak kena nak beli barang kena tahu juga naik motor, kena tahu juga naik kereta kan. Pasal ada barang yang nak kena beli kena naik motor. Kalau jalan kaki jenuh juga. Walaupun ilmunya masak aja. Faham kot kan? Saya sebut apa kan? Artinya maklum ni adalah iaitu benda yang diketahuinya pada azali dahulu, tiadalah maujudnya. Masa tu belum maujud lagi. Jadi di atas belum maujud tu, tadi kita ada sebut dua takrif, qidam dengan qadim dengan azali kan. Azali ni ma la awalala. Kalau qadim maujudun la awalala. Jadi beza antara qadim dengan azali kat mana? Tak dipanggilkan qadim mesti sesuatu yang maujud, yang sabit hakiki. Tetapi apa yang qadim walaupun belum maujud sah untuk dipanggil azali. Pasal azali ni syaratnya ma la awalala, sama ada yang maujud ataupun makdum. Yang tu satu hal. Baik. Jadi alam ni diketahuinya oleh Allah Ta'ala pada azali dahulu, tiadalah maujudnya. Masa tu belum maujud lagi. Adalah ia ni makdum keduanya, adalah makdum, adalah alam ni pada masa sebelum alam dijadikan. Alam ni makdum, alam ni tak ada. Satu, tu maklum pertama, dipanggil maklum kepada makdum. Yang keduanya maklum kepada makdum yang mustahil wujudnya. Yang kedua adalah maklum, maksudnya Allah Ta'ala memang dia tahu perkara yang memang perkara tu tidak akan Allah Ta'ala akan adakan sama sekali kerana mustahilnya. Yang ni dia panggil maklum yang maklum mahab istilahnya. Maklum yang ma'dum mahab, silap saya sebut tu. Perkara maklum yang memang tak ada dan memang takkan ada sama sekali. Mana dia? Perkara yang ma'dum, yang ma'dum mahab ni, ma'dum yang memang tak akan ada sama sekali. Itulah ma'dum yang mustahil. Ada anak, ada isteri, duduk di aras, menetap di aras, ada muka, ada tangan, bertempat. Istilahnya tu itu adalah benda yang mustahil pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebab ilmu dia maklum pada dia perkara tu mustahil. Hapuskan syurga, hapuskan neraka. Tapi yang tu termasuk alam sayujat, yang ni yang ma'dum mustahil. Seperti syariknya, ada sekutu pada Allah Ta'ala, ada Tuhan satu lagi, baik pada zat, baik pada sifat, baik pada perbuatan, baik pada milik. Maka janganlah kita ubah-ubah i'tiqad al-asy'ari itu, iaitu Allah Ta'ala tu qadim. Satu, Allah Ta'ala zat dia memang qadim, wajib adanya. Jadi zat Allah Ta'ala ni wajib adanya. Lepas tu mustahil tidaknya. Baca tu koma dia lagi betul. Sagi tak baca koma, kona pula lagi. Maksud kona tu faham dia tak betul ya? Iaitu Allah ni qadim, wajib adanya. Okay. Lepas tu mustahil lah tidaknya wujud. Mustahil tak wujud.
Itulah yang menjadikan sekalian alam ini. Allah tu, zat dialah yang menjadikan sekalian alam ni. Kita itu pun alam juga. Kita pun alam juga. Dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tiada dahulunya. Dulu kita tak ada. Kemudian ada sekarang ni. Sekarang ni ada. Bila ada ni istilahnya membaharu oleh Allah Ta'ala. Dia membaharukan kita. Kalau membaharu dengan apa? Membaharu dia akan kita dengan kudrat iradatnya. Sikit ada pelajaran lama tu kan. Kalau ada agak berat sikit, faham lah tu. Lalu dah, tapi tak faham lagi lah tu. Baru lalu namanya. Dijadikannya alam ni tiada kodim. Bila Allah Ta'ala bagi jadi, alam ni bukan kodim lah. Melainkan yang kodim ni zatnya, zat Allah dengan segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Yang tu yang kodim. Baik, maka di atas penjelasan dia dah beri tu, siapa kodim, siapa yang bukan kodim tu kan. Siapa yang asalnya dalam ilmu Allah Ta'ala pun masih makdum. Yang pada ilmu Allah Ta'ala yang maklum tu, yang maujud ni hanya zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Maka barang siapa mengiktikadkan ada yang kodim lain daripada Allah itu, menjadi kafir ia. Jadi kafir pasal apa? Salah iktikad. Satu, mengiktikadkan makhluk ni kodim, salah. Salah tu salah tahap mana? Kafir ia. Pasal yang kodim ni siapa? Zat Allah, sifat Allah. Bila zat tu atas istilah kita belajar wujud Allah. Pasal wujud tu wujud zat dia kan. Wujud dia kodim, khasnya sifat ma'ni dia kodim. Salbiah pun kodim, cuma atas istilah maujudun la awalalah. Salbiah tak dipanggil kodim, salbiah dipanggil azali. Begitu juga maknawiyah. Maknawiyah dia nama yang sabit dengan sebab sabit sifat di zat. Maknawiyah azali, bukan kodim. Sikit pelajaran kodim dengan azali. Satu kalau kita sebut apa? Wujud sifatun qadimatun. Saja nak sebut bahasa itu kan. Kidam sifatun azaliyatun. Saja nak sebut tu supaya beza antara maujud dan makdum. Jadi semua sifat salbiah kidam azali, baqa azali. Kata azali tu pasal apa? Pasal dia ma la awala lahu. Dia bukan maujud. Kalau wujud sah kata sifatun azaliyatun qadimatun. Pasal apa? Dia memang ma la awala lah, bahkan dia maujudun la awala lah. Saya sebut tu Arab tu agak berat sikit, dengarlah. Itu yang kata, ish, banyak yang kena mengaji, bukan ahli lagi aku ni. Memang tentu ada orang dengar hal ni pun dia tak faham macam mana dia nak bahas marifat tu. Marifat apa? Apa yang dia nak marifatnya? Pasal istilah pun tak boleh telan, dengar menggelejat dia dengar. Baik. Jadi orang yang i'tiqad ada yang kodim selain pada Allah Ta'ala ni jadi kafir. Dan jadi kafir juga ada orang kata yang kodim ni Allah ni zat dia saja, sifat dia pun tak ada lagi, nama dia pun tak ada lagi. Kafir juga tu kan. Siapa kafir? Nah, apa yang kodim tak diiktikadkan kodim, itu orang salah tu. Ada ustaz-ustaz yang popular kan, yang duk ajar ilmu-ilmu makrifat ni kata macam tu. Saya pernah komen video dia. Besar kaedah kita wa indana asma'uhul azimah kadza sifatu zatihi qadimah. Nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu juga zat dia qadim. Wa ihtira'an asma'uhu tauqifiyah kadza sifatu fahfazi sam'iyah. Nama-nama dia pula tauqifi, bukan direka sendiri, bukan kita reka. Reka sendiri tu maksud bukan kita reka buah nama Allah Ta'ala.
Dia tauqifi datang. Allah yang maklumkan kat kita siapa nama dia. Bukan kita reka nama Allah Ta'ala. Atau kata datang tu kat situ. Siapa nama Allah Ta'ala? Allah yang maklumkan kita nama dia. Dan nama dia Qadim macam mana? Zat dia Qadim. Sifat ma'ani dia Qadim. Tu yang tak boleh kita nak reka nama Allah Ta'ala. Dan bukan sabit nama bila dibuat makhluk baru sabit nama dia. Bukan dibuat makhluk maka barulah Allah Ta'ala Al-Khaliq. Bila dia rupakan kita dengan rupa tertentu barulah dia dapat nama Al-Musawwir. Tidak, bukan macam tu. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah kata zat Allah Ta'ala Qadim, sifat Allah Ta'ala Qadim, nama Allah Ta'ala Qadim. Itu kafir kalau siapa kata yang Qadim ni hanya zat Allah Ta'ala, nama dia pun datang kemudian bila Allah Ta'ala buat baru sabit nama dia. Bila dia beri pada makhluk dia tanpa mengira Islam ataupun kafir, itu nama dia Ar-Rahman, baru ada nama. Kafir siapa cakap itu? Pasal mengisbatkan baharunya nama dia. Allah selepas dia buat makhluk baru dia letakkan nama pada dia. Salah i'tikad tu. Seolah-olah jahil Allah Ta'ala tak tahu siapa nama dia. Sedangkan tanjizi qadim, sifat ilmu Allah Ta'ala yang inkishaf tu, saya sebut istilah. Bila sebut kafir ni, kaedah kita na'udzubillah minha, minta lindung kita dengan Allah Ta'ala daripada jadi kafir tu. Minta lindung satu hal. Macam mana nak dapat protect betul-betul? Ngaji lah, lagi pandai, lagi faham. Tak faham macam mana? Dengar lah elok-elok, muzakarah lah, macam tu lah kan. Kena jekah macam tu sikit. Boleh ke bang? Boleh. Nak ke tak nak je. Cuma kadang kita mengaji tak bersungguh. Itu je lah. Kalau duduk depan mata boleh pun tak bersungguh, tak ada dapatnya. Bersungguh ni maksudnya memang talab sungguh, cari sungguh, ambil sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh. Baik. Tetapi adalah Adam alam ini pada azalnya dahulu itu qadim. Alam ni asalnya dalam ilmu Allah Ta'ala ma'dum kan? Jadi alam ni azali. Tapi Adamnya itu qadim. Bukannya ada alam pada azali dahulu itu qadim. Boleh faham tu rasa? Kalau bahasa mudahnya, alam ni jangan sekali-kali kata qadim nak buat simple macam tu, senang kan? Format macam tu, kaedah macam tu. Takkan ada satu alam, satu makhluk pun qadim. Kalau duk faham alam qadim, alam tu akan jadi Tuhan. Sebab dia sedia. Pasal apa duk faham ada Allah, adalah alam ni. Tu faham alam qadim. Memang ada pula Allah yang ada. Walam yakun syai'un ma'hu, padahal tak ada apa pun bersama dengan dia. Sebelum dia buat makhluk ni memang Allah sah. Tu akidah kita. Isyarat Quran pun waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Aku yang cipta kamu, kamu ni kata Nabi, asal ayat tu khitab pada Nabi Zakaria. Ayat Quran tu surah Maryam. Aku dengan cipta kamu waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a, padahal kamu tak ada apa pun. Bukan saja Nabi Zakaria, sebelum tu tak ada apa. Semua makhluk atas nama makhluk ni sebelum Allah Ta'ala buat kita ni tak ada benda pun. Bukan saja insan ni yang ada satu hin, satu ketika dulu lam yakun syai'an mazkura, bahkan semua makhluk ni, alam ni, masih wallah ni, sebelum kita Allah Ta'ala bagi jadi, kita ni lam yakun syai'an mazkura. Itu istilah Quran sikit nak menunjukkan apa bahas kita ni. Memang ada isyarat dalam Quran. Ada isyarat Quran tak mana? Tang kita ni lam yakun syai'an mazkura, kita ni ma'dum, kita ni bukan maujud. Kalau tak ada dalam Quran, mana ulama kita nak erti bahasnya? Mesti ada. Cuma demo ni tahu cara nak berdalil, cara nak istinbat, nak ambil hukum, nak ambil faham yang mantuknya, yang malfuznya, yang lafaznya, yang mafhumnya. Kita ni tak erti. Nas depan mata pun tak faham. Satu ambil ialah kesimpulan yang ulama kita bagi ni. Jadi alam ni tak ada yang qadim. Alam ni nama alam je baharu. Siap.
Kalau tak boleh faham kata ada alam pada azali, itulah kodim. Diam ya. Perhati elok sikit. Istimewa pula ada alam sekarang ini pada abadnya adalah kodim. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak kata ada alam pada azali dahulu tu kodim, tu salah. Apatah lagi istimewa pula, apatah pula bahasa kita. Nak kata alam kita ni, kita lah ni sekarang ni kodim. Oh gila apa kita? Bukan gila, kufur apa tu? Akidah tu. Bodoh apa tu akidah ni tu. Satu orang duk kata Allah ni duk atas arah, memang arah ni Allah ada dah arah. Oh gila apa tu? Na'udzubillahi minha, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada boleh jadi minha tu, daripada al-mazkurah minal i'tiqad yang telah disebut daripada i'tiqad. Kata alam yang duk ada sekarang ni kodim. Benda kodimnya weh berubah-ubah weh. Tak boleh saya main weh tu macam tu. Kita minta lindung dengan Allah Ta'ala minha daripada i'tiqad orang yang sesat itu. Maka nyatalah i'tiqad Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Maturidi itu adalah i'tiqad yang benar. Pasal apa? Kita duk belajar sifat 20 pun memang awal-awal yang kodim ni zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Alam tak ada yang kodim, alam semua baru, hadis. Semua tu makhluk. Dah makhluk semua fakir, muhtaj, berhajat pada Allah Ta'ala, tak qaim bi nafsi, kan? Jelaslah kita belajar sifat 20 tu. Satu kaedah yang disebut oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi ini memang adalah akidah yang benar, iaitulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Satu pahaman Wahabi, Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah pasal dia i'tiqad tak betul. Tak menepati SOP ahli sunnah wal jamaah, macam mana boleh masuk dalam ahli sunnah wal jamaah? Kalau ada orang kata Wahabi ahli sunnah wal jamaah, dia ada dua kebarangkalian dia. Apa dia? Dia tak faham Wahabi tu. Satu. Ataupun dia tak faham ahli sunnah wal jamaah ke apa. Satu je. Satu je. Macam mana dia boleh kata ahli sunnah wal jamaah tu, Wahabi tu sebahagian ahli sunnah wal jamaah? Apa benda? Wahabi tu apa? Mesti tak faham Wahabi kan cakap macam tu. Ada orang kena lembut macam ahli tasawuf je, ahli sunnah macam Wahabi ni tak sesuai kat Malaysia. Wahabi ni sebahagian pada ahli sunnah wal jamaah, cuma takkan sesuai kat Malaysia. Benda tu tak sesuai kat Malaysia, sesuai kat mana? Sedangkan ulama kita menulis beribu-ribu kitab menolak kepahaman Wahabi dan akidah Wahabi tu. Mai orang belakang yang kita terpengaruh di atas title dia tu. Mungkin dia ni urusi pertubuhan, mungkin dia ni presiden, atau mungkin dia ni mufti, mungkin dia ni menteri. Kita tertipu kat situ. Kaedah kita, menteri kan, mufti ya. Akidah yang salah dengan apa formula yang telah disebut ahli sunnah wal jamaah, nampak parit. Salah. Yang tu yang kita kena kenal akidah ni sampai arif, faham, berdalil, reti. Bukan ikut-ikut orang, terutama ikut orang itu lah. Duk ikut mufti, duk ikut apa? Duk ikut menteri, duk ikut presiden. Itu masalah. Saya saja sebut bahasa-bahasa tu sikit. Tambah pula bunyi presiden popular pula, presiden ulama sedunia macam tu. Kalau gelong sewil walaupun presiden ulama sedunia. Dia kata takkan presiden ulama sedunia tu tak betul. Dan memang tak betul lah. Boleh dikasar sikit. Awak siapa, awak tak jadi presiden apa-apa pun. Bukan masalah aku jadi presiden tak presiden. Masalah dia sewil. Boleh. Inilah fitnah ilmu zaman ni. Yang tu yang kita kena belajar sampai arif, kena faham. Bila tak faham, yang tu yang ditaklid, dia ikut presiden.
Esok presiden tu tukar orang, dia faham lain tak, tapi dia presiden. Presiden dulu dia kata Wahabi itu bukan ahli sunnah wal jamaah, katalah gitu. Tukar presiden, katalah saya naik jadi presiden tu. Boh begitu dia pakai lah saya. Kan saya jadi presiden tu, boh dia. Saya tu nampak tak mungkin sangat kan. Ada orang lain nak jadi presiden. Dan yang naik tu dia kata dulu presiden dulu kata ahli sunnah wal jamaah. Yang presiden lah ni kata Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Macam tak bertelagah presiden. Apa yang bertelagah ni? Maklumat tu bertelagah. Maksudnya ada benda, ada orang yang bercakap tu kat dia tu bertelagah macam mana? Ada informasi yang tak betul kat dia, macam tu jadi bertelagah tu. Macam mana pula satu presiden boleh kata ahli sunnah wal jamaah, satu presiden lain yang baru naik dia kata bukan ahli sunnah wal jamaah. Apa benda ni? Boleh? Faham? Kau ada khilaf apa? Khilaf apa? Dia sebut khilaf apa tu? Yang ni yang kata kena mengaji tauhid dengan arif, faham, faqih dalam usuluddin tu. Ramai tuan orang yang macam tu. Sampai lani pun saya ada grup-grup yang duk kelahi dalam grup-grup. Itulah ada yang Wahabi lah, tak Wahabi, ada yang bab-bab medan ilmu apa bahas dia tu lah. Tapi bila bahas dia tu dia kelang kabut lah. Bila hujah dengan dia akan bawa lah pemimpin-pemimpin dia yang dia sanjung, yang pada dia masih ahli sunnah wal jamaah padahal Wahabi. Dan dia akan bawa hujah-hujah yang pemimpin, presiden, mufti mana-mana yang mengiktiraf kewahabian tu sebagai sebahagian daripada ahli sunnah wal jamaah. Tak benar. Ini masalah apa? Masalah dia tak faham. Satu dia pegang dengan orang. Kita tak ada seorang pun katalah yang keluar video ke sebagai evidence untuk menunjukkan kita ni dengan apa yang kita cakap tu. Tapi tengok dia ajar tu apa. Tapi orang macam tu kita sebut macam tu dah dia pula tak ada ilmu dengan apa kita bahas. Dia tak kerti. Tambah sebut kodim tak kodim ni saya tak tahu bahasa Arab. Padanlah kena kecin. Marah dia. Buat muka merah. Kita hantar gambar muka setan pula. Cukup lah tu. Boleh saya kalau macam tu kelahi betul lah tu. Pasal apa? Muka merah macam tu setan lah. Jadi dia barang siapa mengiktikadkan qadim lain daripada Allah Ta'ala itu menjadi kafir. Alhamdulillah. Tetapi adalah Adam langkah atas balik. Istimewa pula. Na'udzubillahi minha, daripada i'tiqad orang yang sesat itu. Maka nyatalah i'tiqad Imam Abu Hasan Syari Abu Muhammad Maturidi, i'tiqad yang benar ialah ahli sunnah wal jamaah. Adapun maka sebab dinamakan selesai itu. Situ sikit pencerahan mengenai ada pahaman-pahaman golongan-golongan yang tak faham perjalanan ahli sufi. Dia ada keliru nisbah apa yang maklum, apa yang makdum, apa yang azali, apa yang kodim. Mana yang nak panggil kodim tu mana? Pasal Adamnya alam ni dalam ilmu Allah Ta'ala atau kodim. Adapun wujudnya alam ni, dalam adanya alam ni pada azali, yang tu kan kodim. Pasal ada alam kan kodim. Pada azali ada alam dalam ilmu Allah Ta'ala, itu kan kodim. Adamnya alam tu, itu kodim. Yang tu tak faham, perhati elok. Okey, balik pada dia sebut ni, bicara apa? Balik pada kitab kita. Khasnya atas kita dah belajar selesai dah. Alhamdulillah. Semua perkara dalam bab uluhiyat dan nubuat, rumusan mengikut kaedah Abu Hasan Asy'ari Abu Mansur Maturidi. Pula tu dia dah sebut dah sekali lalu. Imam Abu Hasan Asy'ari Abu Mansur Maturidi ni adalah antara dua tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang apa rumusan yang mereka buat adalah menjadi rujukan untuk kita nak semak tepat tak tepat kita ni adakah di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Bab tu pun ramai orang keliru. Macam apa? Antara syubhah yang dia timbul, syubhah pun pada saya syubhah bodoh kata dia.
Kalau Imam Abu Asy'ari Maturidi ahli sunnah wal jamaah, sebelum Abu Hasan Asy'ari Maturidi, Abu Hasan Asy'ari dan Abu Hasan Asy'ari ni nak ahli sunnah wal jamaah ke bukan? Ya ahli sunnah wal jamaah lah. Tapi dah dia orang awal, taklah disebahkan dia kepada Abu Hasan Asy'ari, pada Abu Mansur Maturidi. Tapi semestinya apa yang ada pada mereka tu di atas perjalanan yang betul mesti tepat dengan kaedah yang telah dirumuskan, yang telah dibuat dengan intipati dia, rumusan yang telah dibukukan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Saya telah jelaskan pahaman tu, sudut istilah tu, contoh kiraat kiraat kita baca Asim, kiraat Nafi' Ibn Katsir, Abu Ammar Ibn Amir, Hamzah Kisai, wajah-wajah bacaan yang tu. Itu kata sahabat baca kiraat apa? Dah orang ni orang zaman belakang, sahabat baca kiraat apa? Dan mestilah apa yang dibaca oleh sahabat tu mendapati kiraat-kiraat yang disebut oleh dengan nama istilah ulama-ulama ni. Mestilah. Tu sahabat baca sembahyang dengan mazhab apa? Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali. Sahabat taklah dinisbahkan pada dia Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali. Pasal yang ni orang belakang. Tapi semestinya apa yang mereka sembahyang tu mesti menepati dalam mazhab Syafi'iyah, Hanafi, Maliki, Hanbali. Boleh faham saya tu buat apa ni? Boleh bagi kerti. Ada orang dia sentot tak faham ni. Itu juga kalau kita sebut kiraat atau bab i'tiqad. Tentulah sahabat ni dia tak benarnya mereka sahabat tabi'in ni yang kaedah yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Asy'ari Maturidi ni, tentulah mereka punya akidah tu tepat macam mana kaedah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Yang mereka ni adalah orang salaf. Kaedah dia mendapati dua-dua kaedah salaf dan khalaf. Ada orang hanya kata Abu Hasan Asy'ari Maturidi ni yang ni kaedah khalaf. Siapa kata? Mereka ni mengajar dua-dua kaedah salaf dan khalaf. Bahkan keputusan yang disebut dengan kita belajar sifat 20 tu muafakat antara ulama salaf dan khalaf. Cuma ada istilah khas dalam ayat mutasyabihat, di atas nak tafsil ataupun ijmal dengan dia saja, nak takwil tak ijmali atau tafsili. Saya tak pasal depan ni disebut ataupun tidak khas bicara ayat mutasyabihat tu. Tentu saja ada khas bicara salah dan khalaf, dan dua-dua kawaid salah dan khalaf tu diajar, dirumus, disebut patinya, kawaidnya oleh Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Tak tertinggal pun salah dan khalaf tu. Satulah bila sebut je ahli sunnah wal jamaah, antaranya Syekh Muqtada Az-Zabidi sebut dalam syarah bagi Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Bila idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal muradu bihim dia Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi. Siapa? Mereka ni lah yang buat parti kawaid untuk merumuskan segala kawaid dalam bab akidah, mana yang istilahnya tepat di atas perjalanan yang Rasulullah kata ma ana alaihi wa ashabi, mana yang tak tepat di atas isyarat Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi, yang nama ahli sunnah wal jamaah tu. Macam kalau kita sebut bab kiraat tadi, bila sebut kiraat takkan boleh bahasa kiraat salaf, kiraat khalaf. Mana ada istilah kiraat salaf, kiraat khalaf ataupun kiraat Nabi, kiraat sahabat. Mana ada istilah itu, yang buat bodoh. Ulama dah buat rumus dah, bila kiraat mesti salah satu daripada kiraat 7 atau kiraat 10 yang mutabar, mesti ada riwayat dan mesti ada turuk dia yang betul. Kalau yang tu pun tak faham, kau bahas apa ni? Saya biasa jumpa orang macam tu, bila kita sebut macam tu dia nganga. Saya tak faham. Macam aku tak faham, macam mana kau bertegas dengan kau tak faham tu, dengan aku yang lagi faham daripada kau yang tak faham tu? Pelik kat kita, pelik. Tapi dia kata tak apalah, ustaz ada pendapat ustaz, saya ada pendapat saya. Ya Allah, ya Allah, hadana ila siratal mustaqim. Nanti yang dulu saya kelahi dengan perempuan ni, kelahi sungguh. Sampai tak tidur malam, kelahi. Siapa tak tidur malam? Ni mesej dulu kan ada sebab aku lagi. Bodoh tu, mesej sampai habis duit. Lupa lah mesej. Dulu lah ni tengok tak ada faedah orang ni. Duduk depan motosikal pun tak mau ikut. Padahal nampak bodoh dia. Kita bagi test, nak test power dia kan. Kerti tak kerti. 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 Tak
Mungkin dia reti satu sudut lah. Mungkin dia faham hadis. Bila dia nampak hadis macam dia bakar sikit. Saya masuk buat kiraan. Buat tajwid dia pun kantoi lah. Saya sebut Asim, sebut nama Abang Ahmad. Cuba saya sebut sekali lagi, saya sebut kiraan dia. Sebut kiraan 7 orang, sebut dia. Sebut dia. 7 tu, sama sebut. Minta saya tak tahu. Kiraan tak tahu. Untuk awak baca kiraan apa? Minta saya tak mendalami bab ni. Ya Allah. Akan tanya. Ui, bila bahas hadis macam ahli kan. Kalah mustahil tau. Bagi soalan-soalan kan tu ya. Jadi maka sebab dinamakan i'tiqad Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa? Kerana ia berpegang kepada kata Allah Ta'ala dan kata Rasulullah serta muafakat segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala kias sekalian ulama ar-rasikhin, maksudnya orang yang pakar-pakar, yang ahli pada ilmu, orang yang rasikh pada ilmu. Jadi faham tu ni syariat apa? Kita ahli sunnah wal jamaah masih berpegang di atas 4 dalil yang ijma' ni. Bukan ijma' yang disepakati. Ni dalil yang muttafaq. Semua ulama-ulama mutabar akan pakai 4 kaedah ni nak buat jadi usul agama kita. Apa dia? Quran, hadis, ijma', qiyas. Wahabi tak pakai qiyas, ijma'. Satu dia sewil, 2 ni. Dia tak faham macam mana nak faham Quran. Tu yang dia kata babi ni haram dagingnya. Pasal dia tak faham qiyas. Satu, dia kalau tanya bab sembahyang kalau sengaja tinggal dulu sekarang taubat kena qada. Tak ada qada dalam bab sembahyang. Kalau dia sengaja tinggal pasal tak ada hadis. Kalau sengaja tinggal kena qada. Hadis yang suruh qada kata dia, kalau tertidur kena qada. Yang tu ada hadis. Nampak? Dia punya pengot apa? Sentot. Apa bahasa saya sebut? Pelak lah. Pelak lah. Dia kata apa? Orang tertidur ada qada. Orang sengaja tinggal tak ada qada pasal tak ada hadis. Nampak? Pelak lah. Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas tak mana? Orang tidur bukan ada salah. Laisa naumu tafritun. Tidur bukan benda salah. Innamat tafritu man taraka salah. Salah ni tinggal sembahyang. Kalau tidur pun tak salah, pasal tertidur tak sembahyang subuh. Ni tak tidur, bangun subuh tapi tak sembahyang subuh, salah tak? Kalau tertidur tak sembahyang, tak bangun subuh pun kena qada, sedangkan bukan sengaja tinggal sembahyang pun kena qada. Ni tak tidur, sengaja tinggal sembahyang, kena qada tak? Dia kata tak ada hadis. Kan sentot cara dia berfikir. Qiyas dia tu dia tak faham. Kalau orang tinggal tak sengaja sembahyang dengan sebab tertidur pun, kata Rasulullah sabit dalam hadis, kata yang ni bukan salah, tapi solat kalau tak solat. Kalau yang tu pun kena qada. Walaupun dah subuh gajah, sembahyang tetap kena sembahyang, kena qada. Kalau 10 tahun pun 10 tahun kena qada subuh tu. Ni bukan tidur, sengaja tak tinggal sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sekarang baru taubat. Dia kata tak ada hadis yang kata kena qada. Nampak? Betapa sentotnya apa? Pelaknya. Dia tak faham qiyas tu. Qiyas tu. Saya nak tunjuk untuk pelak tu apa dia. Sama masalah. Dia kata apa? Orang haid boleh baca Quran. Wahabi ni tengok dunia mufti-mufti dia sebut. Orang haid boleh baca Quran. Selama je kata dia. Daripada haid tu baca komik, baik baca Quran dia kata. Pasal apa? Hadis yang kata la taqra'ul haidu Quran. Orang haid tak boleh baca Quran. Hadis ni dhaif, tak kuat. Hadis yang kata yang ada tak boleh baca Quran, dia kata la yaqra'ul junubu Quran. Yang tu hadis kuat. Orang junub tak boleh baca Quran. Orang haid boleh baca Quran. Pasal hadis mengatakan orang haid tak boleh baca Quran, tak kuat. Jadi saya berpegang pada hadis yang tak kuat ni. Orang untuk kata biarkan orang haid ni boleh baca Quran. Kepala otak kau. Saya sebut. Macam apa kaedah qiyas dia? Orang junub dengan orang haid, siapa hadas lagi besar? Junub lagi besar daripada haid.
Larangan dengan sebab haid dengan larangan sebab junub, mana lagi banyak? Larangan dengan sebab haid, dalam haid tak boleh tolak, dalam haid tak boleh masuk masjid, dalam haid suami tak boleh bersama, haid tak boleh puasa. Orang junub boleh puasa. Maksudnya dia dalam hadas junub tu dia boleh puasa. Kalau orang junub pun la yaqra'ul Quran junub, kalau orang junub pun tak boleh baca Quran, takkan orang haid boleh baca? Kepala otak cara berfikir ke mana ni? Tapi mufti-mufti yang pasti pendengar ni cakap macam tu. Disokonglah tu. Tu puak-puak ni, pada dia yang ni wira agama. Pasal apa? Telah memberikan satu rahmat untuk orang-orang haid boleh baca Quran. Astagfirullah. Kaedah kita mesti Quran, hadis, ijma', qiyas. Satu bertelagah besar kita dengan Wahabi ni. Pula tu kita kata Wahabi, dia terasa kat dia. Kelakar pula. Janganlah rasa pasal kau bukan Wahabi. Itu kami bukan Wahabi kan? Tak apa. Kau Wahabi sudah. Melenting dia dengar. Sikit Wahabi. Begitu tak faham amaman sesat ni. Kami bukan sesat. Itu dah sesat, kau rasa panas buat apa? Jadi kaedah kita berpegang sungguh dengan apa Rasulullah sabda kan. Pasal istilah ahli sunnah wal jamaah ambil perkataan Rasulullah. Rasulullah kata ma ana alaihi wa ashabi. Apa aku di atas jalan itu dan juga sahabat-sahabatku. Dan ada isyarat Nabi, dia kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabat aku macam mana bintang-bintang. Jadi sebut sahabat-sahabat ni pasal apa? Nak menunjukkan ada persepakatan. Yang Rasul kata ma ana alaihi wa ashabi, itulah isyarah ma ana alaihi itu apa? Ahli sunnah, pasal ikut kata Nabi. Betul? Wa ashabi, dan sahabat antara orang yang menjamin syarahan daripada apa datang pada Quran dan hadis itu betul. Sahabat semua satu fahaman yang sama. Siapa pula sahabat? Termasuk yang sahabat ni dipanggil ulama-ulama mujtahidin. Sahabat pun umum sahabat, tapi maksud dia sahabat-sahabat mujtahid. Di kalangan sahabat, orang ni lah jadi kiblat kita untuk tengok. Dan siapa yang duduk martabat tu, yang diistilahkan sebagai ulama mujtahidin, mereka ni bersepakat, mereka dari atas sesuatu pendapat, tak ada khilaf langsung, inilah dipanggil ijma'. Itu yang ahli sunnah wal jamaah, pasal ikut kumpulan ramai. Sawadul azam, ada isyarat dalam hadis, rasa depan ni disebut nanti. Satu panggil ahli sunnah wal jamaah. Wahabi juga ahli sunnah wal jamaah. Dia tak ikut besar tu, antara dia tak ikut kias tu, dia tak faham kias. Dia kata Allah Ta'ala, bila kita kata mustahil Allah Ta'ala bertempat, dia kata mana dalil Allah Ta'ala tak bertempat? Nampak? Dia tak fahamnya, dia minta dalil apa? Dia tak faham ke la ilaha illallah tu Allah ilah, itulah dalil Allah Ta'ala tak bertempat. Dia Tuhan. Apa makna Tuhan? Istighna'an kulli ma siwahu, itulah dalil tak bertempat. Tak baca Quran ke wa huwal ghaniyul hamid, Allah Ta'ala ghani, antumul fuqara'u ila Allah, kamu ni fakir, Arash pun fakir ke Allah Ta'ala. Allah ni wa huwa rabbul arsyil azim, dia adalah yang mentadbir, yang urus, yang memiliki arash. Arash ini besar hebat macam mana pun. Allah rabbul arsh, bukan Allah sakinul arsh, bukan Allah duduk di arash. Jadi ayat Quran istawa tu sabit istiwa, tapi istiwa bukan mana berada, bukan mana duduk. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Saja nak syarah tu panjang sikit, pasal nak sebut siapa dia ahli sunnah wal jamaah. Satu golongan tak faham ni, dia macam nak buka pintu pula. Dia kata apa? Sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ni bukan saja Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi antara ahli sunnah wal jamaah ni adalah golongan muhaddisin, golongan ahli hadis. Dia merasa dia malah ahli hadis. Betul buka pula golongan Hanabilah, seolah-olah Hanabilah ni Ahmad bin Hanbal ni seolah-olah usulub dia lain sikit daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa benda ni? Istilah apa ni? Saya pernah tanya ada beberapa orang yang sebut macam tu. Saya kata apa beza antara Hanabilah dengan Asy'ariyah Maturidiyah? Dia sebut
Kan Asy'ariyah Maturidiyah ni kemudian daripada Ahmad bin Hanbal tu. Tak tahu tengok pasti rasanya dia kemudian sikit. Bila kemudian ni dia buat rumusan mestilah di atas tepat macam mana Hanabilah dan juga ulama muhaddisin yang sebelum daripada mereka, untuk dia merumuskan apa yang nama Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ulama kebelakangan ni mengakui atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah tak akan pergi ikut lain melainkan Asy'ariyah Maturidiyah. Pasal dia duduk ujung ni, ahli hadis, ahli tafsir, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, apa semua ni duduk belakang. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah ni mestilah yang menepati, yang dia ambil dah semua ni, yang dia telah senaraikan apa dia menepati SOP semua ulama-ulama ni. Itu nak bubuh nama asin buat apa? Sebut je lah Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana kiraat? Dah sebut kata Abu Nafi', Ibnu Katsir, Abu Ammar bin Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Dah sebut dah 7 tu. Yang buat apa lagi nama-nama orang depan-depan ni buat apa? Buat apa? Mestilah dia bubuh senarai nama tu, dah ambil semua salur galur dia melalui orang-orang depan ni, orang salaf ni. Mestilah melalui mereka ni, tu yang senarai nama-nama qurra, yang qurra sab'ah ni, yang 7 orang ni. Itu juga lah nama fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Pasal apa tak sebut Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ni? Di kalangan tabi'in misalnya, tak pasal apa tak sebut Hasan Basri apa? Pasal apa tak sebut? Pasal dah sebut orang-orang yang macam ni. Maksudnya orang belakang ni mestilah dia orang buat rumusan ni mesti menepati hak Rasulullah, sahabat, tabi'in, untuk dia orang membuat SOP fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Mana ada istilah dah sembahyang cara kaifiat solat Nabi. Apa benda aku cakap ni? Kiraat Nabi pun dia ni. Akidah Rasulullah apa benda kau cakap ni? Bukan kita nak nafikan akidah Rasulullah tu. Istilah saya sebut elok tu. Tapi nak ada rumusan nak disebut. Adakah dengan apa? Di atas dia tak setuju pasal dia punya pahaman lain tu, dia rasa dia lagi faham daripada hadis Nabi dengan Al-Quran, daripada ulama-ulama yang telah merumuskan formula yang telah dikenali sebagai wadih ilmu dalam bab tu. Wadih ilmu fiqh, wadih ilmu tauhid, wadih ilmu tasawuf, wadih ilmu tafsir, wadih ilmu muhaddisin. Istilah wadih ni siapa founder dia, yang membukukan, yang merumuskan, menulis semua catatan-catatan ilmu, dobit-dobit dia tepat menepati SOP dalam bidang ilmu masing-masing. Yang mereka ni orang belakang, mestilah apa yang dia tulis telah ambil rumusan semua orang-orang ulama-ulama yang di awal. Itu ialah penyelewengan ilmu Wahabi ni situ lah. Baik. Adapun dalil firman Allah Ta'ala di dalam Quran menyuruh memakai dan mengikut Quran itu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Ini nak suruh ikut Quran ni. Dan inilah kitab, yang ni Al-Quran, yang telah kami turunkan akan dia, memberi berkat ia, maka ikutlah oleh kamu akan dia, jangan kamu menyalahi. Dia tak perintah ikut Quran, memang ikut Quran, tapi Quran kena bagi selesai. Ada isalah nasikh mansukh, mutlak, mujmal, mufassal, muqayyad. Mesti faham disiplin nak ambil pada Quran baru boleh faham Quran, bukan ambil faham Quran mentah-mentah. Ya. Pasal dia bahan mentah mesti kena proses, mesti ahli-ahli yang rasikh bil ilmi, yang pakar-pakar dah proses. Macam imam-imam yang disebut di senarai itu, baik fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, juga tafsirnya, hadisnya, semua ni bila telah ada pakar-pakar merumuskan dia, pakai yang pakar-pakar ni. Jangan pandai dengar orang-orang zaman sekarang yang tak pakar, dia pergi ambil sendiri, ya. Adapun dalil Quran menyuruh memakai, mengikut hadis Nabi SAW tu, yang kata kena ikut Nabi ni, ambil mana? Ni, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya, dan barang apa yang mendatangkan akan kamu oleh Rasul itu,
maka ambillah olehmu dan barang yang apa-apa yang menegahkan akan kamu oleh Rasul tu daripadanya, maka jauhilah oleh kamu. Yang kena kata kena ikut Rasul. Ikut Rasul juga sama, selesaikan apa dia hadis-hadis Nabi. Pasal ada hadis yang nasikh mansukh, ada juga. Pasal bahan mentah kena faham nasikh mansukh. Kalau ada orang tercakap apa dia nasikh mansukh, maksudnya memang tak kerti apa lah. Yang ni yang kata kencing dengan Wahabi ni, Wahabi bukan biasa ingat bahan bab-bab tu. Payah nak dengar mereka bahan nasikh mansukh. Pasal dia tahu dia masuk nasikh mansukh, kantoi dia dulu kantoi. Am, khas, mutlak, mujmal, muhkam, mutasyabih, dia kantoi dulu. Satu pahaman sesat dia orang, nasikh mansukh dia tak tahu. Bahkan mereka duk faham ayat kita kata mutasyabih, dia kata muhkam. Ayat kita kata muhkam, dia kata mutasyabih. Ada yang kata Quran ni semua muhkam, kata dia, tak ada satu pun mutasyabih. Merepek apa dia orang? Quran sebut apa dia? Quran memang sebut. Faminhu ayatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ummul kitab adalah ayat muhkamat, wa ukharu mutasyabihat, dan ada hal lain selain daripada ummul kitab ni ada dipanggil mutasyabihat. Quran pun kata ada mutasyabihat. Wahabi kata tak ada mutasyabihat dalam Quran. Tak gila apa? Tu saya sebut gila ni siapa? Dia orang ni lebih pada gila. Istilah gila tu tak ada akal. Tertutup akal daripada faham apa yang hak tu, yang bahasa gila tu. Adapun dalil Quran menyuruhkan dan mengikut ijma'. Ni kata kena pakai ijma'. Dengar. Segala sahabat dan qiyas segala ulama itu firman Allah Taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Apa maksud? Dan ikut oleh kamu akan jalan-jalan orang yang beroleh ganti ia daripada aku. Anaba, yang beroleh ganti ia daripada aku, dan lagi masuk beroleh ganti itu man anaba, yang kembali ia kepada aku. Anaba unib, yang dia sentiasa rojok ke Allah Ta'ala, rasa kebakiran diri, keberhajatan diri, balik apa, ikutlah orang-orang, jalan orang-orang yang macam ni, orang yang sentiasa rojok ke Allah Ta'ala, rojok ke Rasulullah, orang yang sentiasa rasa fakir diri. Dengan bahasa lain orang ulama tu man anaba ilayya tu, tengok apa ciri-ciri dia, kriteria dia. Lagi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalil lagi, berpeganglah kamu dengan tali Allah Ta'ala. Tu dalil mutasyabihat tu. Main mana ada tali, tak bisa tengok tali pun. Atas pahaman mereka Allah duduk di aras, ada tali mana? Ni tali kot, ni banyak tali ni, ni wayar. Ni tali macam mana? Tali Allah. Apa tali Allah? Mesti ada makna. Jadi kalau faham Wahabi dia kata, kita kata macam mana Allah Ta'ala kata, kalau gitu antara wajib akidah Allah dengan kita ada tali. Allah ada tali, Allah ada pati, Allah cahaya, Allah pelupa, semua sabit dalam Quran. Di atas CP dia. Kita tak cakap macam ni, salah ke kita cakap macam mana orang tak nak cakap? Wahabi punya pemuka-pemuka dia macam tu lah cakap dia. Bila kita attack dia, salah. Bukan saya cakap, Allah yang kata. Salah ke saya cakap? Kalau aku nak cakap ni, kau tak cakap habis ni, bagi bubuh semua. Allah ada tali, Allah ada pati, Allah ada rumah. Dah dia nak kata Allah ada atas arah, Allah ada tangan, ada mata, memang dia cakap lama dah. Allah ia cahaya, Allah ada roh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Awak tak cakap macam tu, nampak sangat sesat kot. Cakap lah, nak dengar. Istilah untuk dulu apa, pulangkan paku buah kerah. Boleh faham apa maksud pulang paku buah kerah ni? Ambil paku buah-buah baling dia. Tu istilah lah kan. Pepatah tu. Misalnya longgok balik dia atas apa kaedah yang dia ajar, yang disebut tu. Bukan saya kata, Allah yang kata. Nampak dia berlapik diri.
Jadi apa dia wa'tasimu bihablillah ni? Berpeganglah kamu dengan tali Allah, maksudnya agama Allah. Bila agama ni teras dia apa? La ilaha illallah. Hal keadaannya berhimpun, tu pegang ramai-ramai. Wa'tasimu bihablillah jami'an. Jadi suruh kita duduk ramai-ramai, berhimpun, berpakat. Tak boleh ikut pendapat seorang-seorang. Jangan bercerai-cerai kamu, wala tafarraqu. Siap. Lagi firman Allah Taala, wala takunu kalladzina tafarraqu. Artinya janganlah kamu semua ni seperti segala mereka yang bercerai-cerai. Baik. Selesai tu. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menyuruh memegang dan mengikut Quran. Di hadis pula ni. Hadis yang suruh pegang Quran. Inni taraktu fikum wa'izaini. Macam-macam riwayat hadis ni ada berkenaan tentang ni. Yang ni antara yang kita jarang dengar kan. Selalu kita sebut taraktu fikum amraini. Ni inni taraktu fikum wa'izaini lam tadillu bihima ma tamassaktum ay ma amiltum bihima kitab Allah Ta'ala wa sunnati. Artinya bahawasanya aku tinggalkan pada kamu semua dua pengajar, dua wa'iz, dua benda yang boleh mengajar kamu supaya jangan tiada kamu sesat dengan keduanya akan barang yang kamu amalkan dengan keduanya itu. Satunya kitab Allah Ta'ala iaitu Quran, dan keduanya hadisku. Adapun dalil hadis Nabi SAW pada menyuruh memakai dan mengikut hadis pula, iaitulah hadis yang dahulu, iaitu dan lagi pula hadis alaikum bisunnati. Hadis dahulu tu ma ana alaihi wa ashabi. Dan juga hadis ni alaikum bisunnati, dan berpeganglah oleh kamu akan hadis, berpeganglah kamu dengan sunnahku. Alaikum ni tetapkan oleh kamu akan hadis. Adapun hadis Nabi SAW pada menyuruh memakai mengikut akan sahabat. Tak ada itu kan. Itu kalau tu disebut yang dulu taraktu fikum, yang itulah hadis tu. Taraktu fikum wa'izaini, itu apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulullah. Rasulullah suruh ikut sunnah dia. Hadis itulah. Bukan ma'ana alaihi wa ashabi. Yang tu hadis tapi tak sebut sini. Tak sebut sini. Pasal disebut sini itu hadis yang tadi juga. Ada dalil untuk menunjukkan suruh Rasulullah berpegang dengan hadis dia, dengan sabdaan dia, sunnah dia. Yang ni Rasulullah suruh pegang pula dengan sahabat, sabdanya. Apa tu? La tasubbu ashabi. Ada Allah ke apa tu? Ada Allah tu. Saya tak ingat depan tu Allah tu. Atau wajah apa? Tak do ingat dalam kepala, la tasubbu ashabi fa innahum kadujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Kalau ada tengok nak baca wajah tu, ya Allah ke Allahumma, maksud dia apa tu kena tengok. La tasubbu ashabi, artinya Allah, jangan kamu Allah tu jumlah mutaridah ke apa, kena tengok tu wajah tu. Saya ingat saya apa yang duk jumpa, duk apa lafaz Allah tu tak ada dalam kepala saya. Jangan kamu cercakan sahabat aku. Jadi antara orang yang kita kena pegang ialah sahabat. Terkeluar dah Syiah, out of order. Maka mereka itu seperti bintang, barang mana akan mereka itu ikut kamu, mana yang kamu ikut nescaya beroleh petunjuk kamu semua. Mana saja bintang-bintang yang ada di langit, yang Rasulullah kata sahabat aku macam bintang di langit, mana saja bintang yang kamu ikut pasti kamu dapat petunjuk. Siap. Itu nak dalil untuk menunjukkan pegang dengan para sahabat. Ada pun hadis Nabi SAW menyuruh kita memakai dan mengikut jalan ahli sunnah wal jamaah. Macam ni. Alaikum bisawadil azam ayil jamaatil kathirah.
ummati la tattafiquna 'ala ad-dalalah. Ini suruh pegang dengan ijma' ni. Tetapkan oleh kamu dengan hatimu yang tetapkan oleh kamu dengan hatimu. Tetapkan apa? Yang besar-besar. Terjemah dia simple sangat ni. Apa maksud yang besar-besar ni? Artinya perhimpunan yang banyak. Asalnya alaikum bisawadil azam. Kamu lazimlah dengan kumpulan yang hitam yang besar. Istilah sawadul azam dalam hadis tu umat yang ramai. Dan murad atau dikendaki dengan siapa dia sawadul azam tu? Ulama mujtahidin. Bahas satu-satu di istidlal apa panjang ni. Dia memang ada ilmu khas bahas satu. Yang ni dia sebut sekali lalu nak menunjukkan berpegang kita dengan 4 dalil tu, Quran, hadis, ijma', qiyas kan. Siapa dia sawadul azam tu? Kata dia himpunan yang banyak yang umatku itu tiada ia muafakat atas sesat. Dan siapa murad umatku? Umatku ni bukan umat Malaysia, umat dunia, bukan. Dikendaki umatku yang memang Rasulullah iktiraf umat. Siapa dia? Ulama mujtahidin. Kerana dikendaki dengan umatku takkan berhimpun di atas sesat. Umat mana? Umat ni adalah ulama mujtahidin. Yang ni memang tak akan muafakat atas benda sesat. Adapun umat yang umum, umatku, berapa ramai yang sesat, yang murtad pun ada. Boleh faham sebut apa? Satu nak faham hadis bukan boleh faham bodoh-bodoh. Dia kena tengok apa yang ulama dah syarahkan untuk kita tu. Dan lagi sabda Nabi SAW, man kharaja minat ta'ati wa faraqal jama'ata thumma mata bi ghairi taubatin famitatuhu jahiliyatun. Famitatuhu jahiliyatun. Artinya barang siapa rajin kuat daripada berjemaah, barang siapa rajin kuat daripada jemaah itu dan menceraikan akan muafakat yang banyak. Ada taat itu. Barang siapa rajin kuat daripada taat. Man kharaja minat ta'ah. Dia punya terjemah tu terbalik-terbalik lah. Siapa itu? Barang siapa rajin kuat daripada taat itu dan menceraikan akan muafakat yang banyak, kemudian mati ia dengan tiada taubat. Dahulunya kalau tak taubat dia tak bercerai tu, maka matinya itu satu jahil, yakni kafir. Mati itu mati jahiliah, maknanya mati kafir. Jadi pun hadis ni ulama bahas panjang ni, bahas pembahasan dia. Cuma nak kata apa? Rasulullah suruh berpegang dengan jemaah. Kalau tengok asal Arab tu, man kharaja minat ta'ah, siapa yang keluarkan diri dia daripada taat kepada kumpulan Islam yang besar. Wa faraqal jamaah, dan dia berpisah dengan jemaah tu. Dia tak nak ikut dah jemaah. Dia tak nak ikut kumpulan ulama yang mereka ni ulama mutabar, dah jadi jemaah. Dia tak nak taat jemaah tu, keluar. Dia kemudian dia mati tak taubat, yang dia keluar daripada jemaah tu, mati dia lah mati jahiliah. Itu sekali lalu hadis. Maka matinya satu mati jahil kawin. Maka nyatalah barang apa yang ilmu ibadat atau i'tiqad yang tiada muafakat dengan firman Allah Ta'ala dan hadis Rasulullah, dan tiada dengan ittifaq segala ulama ahli sunnah wal jamaah, maka iaitu bid'ah. Artinya mengada-adakan yang tiada disuruh oleh Allah dan Rasulnya, maka iaitu bid'ah. Maka segala bid'ah itu sesat, seperti sabda Nabi SAW. Situ dulu kita cerita bid'ah pula. Di situ dulu sambung tang. Dia kata bid'ah ni sesat dan tak dipanggil bid'ah melainkan tak mengikut atas apa tunjuk ajar daripada Allah, Rasul, ijma', qiyas, atas nama mengikut format ulama ahli sunnah wal jamaah. Bid'ah. Jumpa nanti insya-Allah. Ada soal? Alaikum bisunnati. Ada bah, selalunya ada. Alaikum
bisawadil azam. Mana lagi tadi? Alaikum sunnati. Yang tu tak ada. Seingat saya alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Dia tadi kata macam tu pakai je. Pasal telah disemak kan. Kita tak apa hadis. Yang kita tahu alaikum bi sunnati je. Alaikum sunnati. Biar je. Kita masuk dengar alaikum bi sunnati. Saya baca tu lajak mulut tu, saya bukan tengok sangat tu. Dah tengok tu saya baca apa yang duk ingat kepala lah. Lagi. Ya. Bilang yang Adam alam ini pada azalnya dahulu itu qadim. Adam alam tu qadim. Ada alam tu baru. Dah. Itu je. Maklum tu kan qadim kan. Maklum tu qadim. Tengoklah apa yang maklum. Zat Allah, sifat Allah maklum, qadim lah. Macam alam. Alam. Maknanya alam yang kata qadim tu dalam maklum tu yang kata qadim. Alam ni kan sebelum ada tu dia Adam kan, tak ada. Adam yang alam tu qadim lah. Tapi ada yang alam bukan qadim. Ada ke alam tu baru. Okay. Adam yang alam tu dalam ilmu Allah Ta'ala tu qadim. Tanya dia tu. Itulah maklum tu umum sangat. Ilmu Allah Ta'ala qadim lah tu, memang tak ada siapa kelahi. Tapi apa yang dalam maklum tu, dia nak sebut ada maklum yang mawujud, ada maklum yang makdum kan. Ada yang makdum, ada makdum makdum yang semata-mata, ada makdum mustahil lah tu kan dia sebut tadi, yang saya sebut makdum mahaq tu, ataupun makdum yang mungkin. Kalau makdum mahaq tu, yang tu Allahumma salli alaihi, yang tu memang Adamnya dia tu, yang tu qadim. Tapi ni sebab ada, dia memang takkan ada. Tapi termasuk dalam maklum tu, yang tu qadim. Jadi umumnya maklum ilmu Allah Ta'ala qadim. Senangnya tu. Kalau beban nanti sembang lain. Bab tu yang kalau tak faham dengan betul, sewil lagi. Dia sewil. So, terganggu istilah makdum, apa lagi sebut maklum, itulah. Untuk ada, kita pula ada benda-benda istilah tu Arabic tu yang kata nak mantap tu kena Arab. Macam mana pun boleh faham tu, tapi kena ambil cermat sikit. Awak baca tu baca laju sikit lah, itu je lah. Okay. Kesimpulan boleh faham kan. Mana kalau nak memastikan kita betul atas ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dalam bab akidah mesti dipegang al-masuk al-Qurani dan bahasa syar'i. Ya. Dalam bab fiqh mesti pegang empat mazhab sampai situ. Ya. Dalam bab fasal mesti pegang Junaid Al-Baghdadi. Ya. Ya, boleh buat kesimpulan itu. Memang betul pun. Itulah kaedah kita atas nama ulama ahli sunnah wal jamaah, atas bab tauhid, bab fiqh, bab tasawuf, ni rumusan dia. Dah lama dah pun sebut macam tu. Memang ulama-ulama kita bila sebut bab akidah, dia mesti sebut macam ni. Kata Abul Qasim Hudatul Ummah, Mata Jarrah sebut satu-satu tu. Tak ada. Saya dah sebut lah tadi. Pasal apa tak sebut Ahmad bin Hanbal, ahli hadis, mufassirin, apa-apa. Semua tu dah dirumus dengan bahasa dia Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi dia orang bila dia orang tak masuk dalam kumpulan tu, macam mana? Dia nak create lah satu istilah untuk memasukkan mereka dalam ahli sunnah wal jamaah. Sedang yang pakai pula hadis, kami ahli hadis. Kami pun ada PhD hadis. Kami ada seni hadis. Jadi kami sebahagian daripada akidah yang sahih tu. Kita bunyi gitu ke? Faham hadis dengan kaedah akli pun tak betul. Kaedah mafhum fahwa pun tak faham kan? Mafhum aula. Junub tak boleh baca Quran. Haid boleh baca Quran. Benda ni esok mak bapak dia lempang. Silap cakap dia lempang. Cakap dia kunci mulut dia. Pasal apa? Wala taqul lahum uffin. Tapi tak ada dalam Quran wala taqtulu walidaykum. Jangan bunuh mak bapak kamu. Tak ada sebarang hadis ayat Quran yang kata macam tu. Yang ada wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak. Tapi bunuh mak bapak tak ada. Agak-agak dia pelak masuk,
bunuh yang bapa dia. Inilah sentot nama dia. Kita kelahi yang tu marah dia. Saya pernah kelahi yang Wahabi tu, saya sebut macam tu, marah dia. Ingat kami bodoh macam tu ke? Saya tak tahu lah kamu bodoh. Kamu terasa kamu bodoh tu siapa? Main dengan saya kelahi macam tu dia orang. Lagi marah muka dia. Lagi merah padam muka dia. Okey. Ada kebarangkalian imam lain tak? Siapa? Betul lah, tak tahu lah. Maksudnya kalau Dah ada rumusan siap dah. kalau Malaysia ni kita faham itu tadi. Ha. Sebab akidah ni dua imam tu, dua syafi'i dengan Muhammad Maturidi. Fiqah, tasawuf. Tasawuf kan. Maknanya kita pakai Imam Syafi'i ni kan. Junaid Baghdadi yang saya pernah dengar sini lah. Yang kita maklum Imam Baghdadi tu dia kemudian. Ya. Tapi yang masyhur Junaid Baghdadi. ni Malaysia tarikh dia kan satu dunia. Benda ni. Satu dunia? Mana kau ada orang lain. Tak ada. Orang itu siapa? Hal lain tu yang tak ada mazhab apa tu. Abu Hasan Asy'ari tidak, Abu Mansur Maturidi tidak, Syafi'i tidak, Maliki. Kami mazhab ahli hadis. Kami mazhab Quran dan hadis. Kan? Macam mazhab fiqh pula, macam fiqh maksudnya Hanafi, maksudnya Maliki, maksudnya dia tengok pada Masing-masing akan ada, mesti ada. Ulama dulu hebat macam mana pun dia akan sebut Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Hambali. Betul kalau kata Asy'ariyah, akidah kan dia sebut Asy'ariyah, Maturidi. Yang tu jaranglah tulis. Kalau Tariq pula dia tulis ni Naqsyabandi. Ni sebut Asy-Syadzuli. Ada sebut satu. Maksudnya mana yang memang perjalanan masyhur tu. Macam mana pun yang sesat dengan tu kita akan kenal ni siapa yang tak ikut langsung manhaj ulama-ulama dulu. Tu dia nak ikut siapa? Dia lebih terrel, tak mau pakai semua ulama ni, ambil Quran dan hadis. Pula tu dua je. Kias tak ada, ijma' tak ada. Nampak? Dah cedera, nampak? Cedera banyak. nisbah fiqh yang di mazhab tu. Itu dia tengok banyak Syafi'i ni banyaklah kan. Lepas tu Hanafi ni belah India. Ya. Lepas tu belah Morocco tu Maliki kan. Ya. Lepas tu Wahabi ni dia mengaku Nabilah Hanbali. Ya. Lepas tu kat mana sebenarnya orang yang berpegang mazhab Hanbali tu? Dia orang ni mengaku je. Mengaku je Hambali tu. Apa tu? Soalan dia? Soal saya, siapa Hanbali tu sebenarnya yang masih berpegang dengan Hanbali tu? Oh. Tak tahu awak pun tak semak. Kalau tanya siapa dia yang masih berpegang dengan Hambali kan. Mana kawasan mana kan? Dia orang ni nak play safe aja. Saya apa? Kami bukan buat mazhab ni, kami ikut Hambali. Betul ke? Tak rupa Hambali pun. Macam Bengali ya. Saya main bahasa sikit lah tu. Siapa dia? Kalau kata Hambali tak akan macam tu, rupanya pelik ya. Kata dia kami pun ahli sunnah wal jamaah. Mana ahli sunnah wal jamaah kau? Kau ikut siapa? Kau ikut ahli hadis. Siapa ahli hadis yang kau ikut tu? Imam Bukhari tak akidah siapa? Fiqh dia fiqh siapa? Tasawuf dia tasawuf siapa? Kau jawab. Kiraat siapa? Buat Quran pula. Jawab. Ada imam lain. Kau sebutlah nama imam lain kau minat dengar. Saya sebutlah Imam bin Baz, Imam Saleh Utsaimin, Imam Ibn Taimiyah. Dia sebut tu padahal tak termasuk dalam senarai tu. Lagi imam siapa? Ibn Qayyim Al-Jauzi, Imam siapa lagi? Dah sebut dah. Yang ahli hadis siapa? Albani. Oh, muhaddisin Albani. Lagi Syekh. Dia sebutlah Syekh pula. Dah semua orang belakang ni. Yang kita sebut ulama-ulama yang pakar-pakar tu dia tak mau ikut. Dia sebut nama orang belakang ni tapi dia dakwa dia salaf. Salah apa dia? Salah. Itu lah. Wallahu a'lam. Betul. Tadi kan kita ni wajib bermazhab ni dalam fiqh ni sebab kita bukan mustahil. Ya. Lepas tu dalam bab akidah pula kita Wajib dapat dalil. Ya. adakah kita kena sampai mustahil dalam bab kita ni dah terdiri. Bab akidah. Dalam bab fiqh tadi kita Wajib taklid pasal tak jadi mujtahid. Betul. Ya. Akidah pula wajib kita tak boleh taklid lah. Ya, betul. Sebab apa? Sebab apa? Pasal akidah dia kayu ukur dia tepat. Dia dalil yakiniyah. Jazam. Semua orang kena jazam. Sekalipun imam terbalik, dia tak boleh sebalik. Dia yang pemimpin terbalik, dia tak boleh sebalik.
Dan dia boleh kenal ni imam ni sewil siapa, kita tahu, yakin, jazam. Bab tu pula bukan bab ijtihad, dia memang bab jazam, tak ada khilaf, tak ada khilaf. Yang tu yang kena belajar sampai dengan dalil tu, akli dia. Kalau fiqh tak wajib cari dalil akli, pasal bukan senang, dia dalil tafsili. Yang ni dalil akidah, dia dalil yakiniyah kan, dalil yakini. Kalau fiqh dia dalil tafsili, bukan senang nak kenal. Mujmal am mutlaq muqayyad, nak berasap kepala. Nak tengok kiraat pula, wajah kiraat, yang ni sebab hukum dah, bukan senang nak faham. Satu taklid je senang, fiqh demo terbalik, fiqh ijtihad, tauhid taklid. Taklid pula tu taklid buta-buta, ambil mentah-mentah, dia tak proses macam mana ulama kita dah proses, dah selesaikan dengan akli naklinya. Siap main. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salati ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumat بدال كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقال عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن